Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Hidayah binti Ismail akan membentangkan kajian mengenai tahap pemahaman pelajar teknologi media cetak terhadap perekaan grafik serta kaedah pembelajaran. Penyidik bersama saya adalah Farhah binti Syafi'i. Seni reka grafik merupakan salah satu cabang dalam komunikasi visual yang merupakan rangkaian proses penyampaian kehendak atau maksud tertentu kepada pihak yang lain. Komunikasi visual ini juga sangat penting dalam menyampaikan pesanan secara tepat, cepat, menarik perhatian dan mudah diingati. Menurut Hidayah Fazwi 2019, komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafik, ilustrasi dan warna. Menurut ahli psikologi Chiam Piaget dan Cronin 1989 pula menyatakan matlamat asas pendidikan ialah menghasilkan manusia yang mampu menghasilkan benda baru, bukan sekadar mengulangi pencapaian generasi dahulu. Kasim 1998 pula menyatakan pembelajaran itu perlulah diaplikasikan di dalam konteks yang menyeluruh, dan Adnan 2019 pula menyatakan minda seseorang itu terbukti menjadi punca kecenderungan dalam memilih sesuatu berdasarkan apa yang pernah dilihat dan dialami. Berikutan tersebut terdapat permasalahan kajian yang timbul berdasarkan penilaian di dalam kelas. Pelajar diploma teknologi media cetak di mana mempunyai tahap kreativiti pada peringkat sederhana apabila dinilai menggunakan rubrik penilaian pada tugasan pengenalan grafik. Jadual di bawah menunjukkan rubrik penilaian di mana kebanyakan pelajar mendapat pada tahap appreciative di mana creative visual appealing as extension to design element placement was minimal. Justru timbul persoalan kajian sejauh manakah pemahaman pelajar diploma teknologi media cetak terhadap seni rekaan grafik dan bagaimanakah kaedah pembelajaran yang sesuai bagi meningkatkan pemahaman pelajar. Terdapat dua hipotesis. Pertama, pemahaman pelajar diploma teknologi media cetak terhadap seni rekaan grafik sangat baik, dan hipotesis kedua, kaedah pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan pemahaman seni rekaan grafik secara maksimum. Kajian ini mempunyai dua objektif utama. Pertama, mengenal pasti sejauh manakah pemahaman pelajar terhadap rekaan grafik, dan yang kedua, kaedah pembelajaran yang bersesuaian bagi meningkatkan pemahaman pelajar diploma teknologi media cetak dalam menghasilkan produk-produk cetakan yang dipengaruhi oleh rekaan grafik. Populasi kajian ini memilih responden semester 2 Diploma Teknologi Media Cetak Politeknik Muazzam Shah Pahang yang terdiri daripada dua kelas iaitu DMC2A dan DMC2B. Responden dipilih sebagai sampel kajian berikutan terdapat 4 subjek pada semester 2 yang kecenderungan pada bidang grafik. Kajian ini menggunakan kaedah kajian persampelan rawak mudah yang digunakan dengan mengenal pasti 32 responden bagi mewakili 34 responden. Penentuan saiz sampel kajian daripada KG and Morgan 1970 digunakan kerana signifikannya penentuan sampel berikutan aras keyakinan sampel dan ralat yang berlaku. Kajian yang dilakukan adalah secara empirikal dan sistematik serta bersifat kuantitatif dengan menggunakan borang soal selidik tertutup bagi memperolehi data kajian. Kerangka konseptual telah dibina berikutan terdapat pemolehan ubah tidak bersandar. Pemolehan ubah terdahulu adalah di bawah indikator responden iaitu minat, prinsip, elemen, kreativiti, kesedaran, dan pemolehan ubah tidak bersandar ada di bawah kaedah pembelajaran pemerhatian praktikal dan teori, dan memperolehi pemolehan ubah bersandar iaitu peningkatan pemahaman. Ini merupakan kerangka konseptual kaedah pembelajaran kepada peningkatan pemahaman.
Kajian ini terbahagi kepada 5 rangka soalan. Bahagian A, B, C, D dan E. Bahagian A, maklumat diri. Bahagian B, minat pelajar. Bahagian C, pengetahuan seni reka yang terbahagi pada 3 iaitu elemen, prinsip dan kreativiti. Bahagian D, pemahaman terhadap rekaan grafik. Dan bahagian D adalah kaedah pembelajaran. Bahagian A hingga D menggunakan skala Guttman dan bahagian E menggunakan skala Likert. Berikut adalah kaedah pengukuran yang digunakan untuk skala Guttman dan berikut adalah kaedah pengukuran yang digunakan untuk skala Likert. Berikutan adalah formula-formula yang digunakan di dalam kajian ini. Data kajian. Jadual 1 menunjukkan demografi responden di mana jantina peratusan lelaki lebih tinggi sebanyak 59.4% dan jadual B adalah kelas responden yang di mana kelas DMC2B melebihi peratusan dengan 53.1%. Jadual 3 iaitu bahagian B di bawah minat yang disoalkan dengan 5 item. Peratusan yang dimiliki, purata peratusan yang dimiliki adalah 90.64 di mana tahap kategori sangat baik, minat pelajaran kategori sangat baik. Manakala bahagian C, apabila dinilai soalan pemahaman pengetahuan mengenai elemen, purata yang dimiliki peratusan adalah 53.1% dalam kategori kurang baik. Bahagian C, pemahaman pengetahuan mengenai prinsip yang dinilai dengan 4 item. Purata peratusan dimiliki ada 50% dikategorikan kurang baik. Jadual 6 bahagian C, pemahaman kreativiti dengan purata peratusan 50% dalam kategori kurang baik. Dan jadual 7 bahagian D, kesedaran rekaan grafik terhadap cetakan, purata peratusan 74.32% dalam kategori sangat baik. Dan bahagian E di mana kaedah pelajaran yang menggunakan skala Likert. Kaedah pelajaran iaitu item 2 memperolehi scoring yang paling tinggi iaitu 3.4 dan dengan peratusan yang paling tinggi 8.8 iaitu praktikal yang berterusan seperti susun atur serta elemen lebih meningkatkan pemahaman dalam penghasilan karya yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat disimpulkan di sini, kajian mendapati minat pelajar terhadap rekaan grafik sangat baik. Namun, pemahaman pelajar terhadap pengetahuan elemen dan pengetahuan prinsip berada pada tahap kurang baik. Malah, kreativiti pelajar dalam reka bentuk juga berada pada tahap kurang baik. Justeru, dapat disimpulkan bahawa pemahaman pelajar diploma teknologi media cetak berada pada tahap kurang baik. Justeru dapat disimpulkan bahawa kaedah pembelajaran yang bersesuaian merupakan praktikal yang berterusan seperti susun atur elemen lebih meningkatkan pemahaman dalam penghasilan karya yang lebih baik dengan memperolehi peratusan yang lebih tinggi. Rumusan kajian dapat dirumuskan pemahaman antara perkara yang penting dalam mendorong ke arah penghasilan hasil yang berkualiti. Justeru kajian ini tidak langsung memberi kesedaran kepada pengajar bahawa pelajar perlu mengasah minat pelajar bagi menajamkan pengetahuan di samping praktikal yang berterusan agar pencapaian adalah lebih seiring. Secara tidak langsung, kajian ini juga dapat membantu dalam pembangunan kurikulum program agar penekanan diberikan kepada praktikal untuk tugasan. Sekian, terima kasih.